Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. رب أعوذ بك من أن يحضرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini insyaAllah untuk saya kali pertama selepas Ramadan. Hari itu kita tak datang kan? Ramadan. Qada lah ya. So insyaAllah kita bertemu kembali ya, Syawal ini. Sahabat-sahabat yang sudah menonton boleh tekan dahulu butang like. InsyaAllah ya, kita dapat bersama-sama walaupun secara maya pada hari ini di dalam perbicaraan, diskusi buku yang kita telah pilih, iaitu berkaitan dengan fiqh wanita muslimah karangan Syekh Sya'rawi Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah yang telah kembali ke rahmatullah. Baik, hari ini sahabat-sahabat, hari itu kita dah tengok panjang lebar perbicaraan tentang hijab, ya, tudung. So, di manakah kecantikan perempuan ni apabila disuruh untuk menutup daripada rambut sampaikan ke belahan dada. Perbicaranya sampailah kita masuk tentang apa yang orang barat ataupun orang yang musuh Islam, orientalis, dia mengemukakan perkara-perkara yang seolah-olah pakai tudung ni adalah suatu yang menentang kebebasan wanita, ya. Sampai begitu sekali kita menjawab apakah hikmah daripada pemakaian tudung untuk wanita. InsyaAllah pada hari ini kita dah habis dah bab hijab. InsyaAllah ada sikit lagi bab hijab yang kita nak bincang juga. Tapi kita nak masuk dahulu satu subtopik, iaitu fiqhul mar'ah fin niqab. Apakah hukum niqab pada wanita? Ni pun antara yang panas juga kan, sebab kita boleh melihat ada beberapa pandangan, ada yang seolah-olah sampai mewajibkan isteri-isterinya untuk memakai niqab, ada yang seolah-olah menghina pula kan, ni macam terlalu merendahkan sangat pula orang pakai niqab, dikatakan membataskan kita kata fungsi ataupun kebebasan wanita tersebut. Dan di manakah kedudukan niqab ini? InsyaAllah kita nak tengok Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, dia bagi satu kaedah yang sangat jelas, sangat mudah untuk kita fahami di dalam kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya bila kita nak cerita tentang sesuatu yang zaidah, sesuatu yang sebagai bonus ataupun tambahan untuk wanita ini, biarlah kita letak di tempat yang sepatutnya, selayaknya, seadilnya, supaya kita tidak menjadi seorang yang berlampau, terlalu kita kata tekan sangat ekstremis pula di dalam bab berkaitan dengan niqab. InsyaAllah sangat mudah jawapan yang telah diberikan oleh Syekh. Kata Syekh rahimahullah, na'ti lin niqab wa huwa ghairu mafrud wa ghairu marfud. Satu perkataan yang boleh menjawab seluruh pertanyaan tentang niqab ini. Dia kata apa? Sesungguhnya hukum niqab ini, bukan ada orang pula tak faham pula, ustazah, niqab ni apa ustazah? Sebab orang Melayu dia tak panggil niqab. Orang Melayu dia panggil purdah. Kita sekarang bukan orang perempuan je pakai purdah, lelaki pun pakai purdah juga kan. Sebab apa kena pakai emas? Sahabat-sahabat yang saya kasihi, purdah, niqab, ada dalam bahasa Arab, juga sebahagian pada negara dia panggil burqa. Burqa maksudnya yang dia lepaskan ni, lepas tu dia tarik. Ada yang
ke belakang, burqa. Kalau orang Indonesia, dia tak panggil purdah. Dia panggil apa? Tahu tak? Dia panggil cadar. Saya pun terkejut juga dengar kan. Kamu enggak pakai cadarnya? Cadar. Cadar kita ingatkan tidur je cadar. Rupanya cadar tu adalah, ni niqab tu dipanggil cadar. Okey? Perkataan yang berbeza, tak kisahlah style niqab tu bagaimana sekalipun, maksudnya yang menutup wajah. Ada yang menutup wajah tu seluruh wajah sehingga mata pun tak nampak. Mata tu dia letak jaring-jaring-jaring supaya orang lelaki tak boleh melihat kecantikan matanya. Ada yang matanya terbuka, macam style niqab Melayu lah kan. Dahi terbuka. Ada yang mata yang terbuka kan. Boleh nampak lagi lah kalau dia pakai alis mata ataupun kita kata celak yang cantik-cantik tu masih nampak lagi. Tapi kita nak ambil secara umum saja, niqab itu yang menutup muka. Rambut dan belahan dada itu tudung. Yang menutup muka itu niqab. Maka Syah jawab apa? Nak dengar ni jawapannya. Wahuwa ghairu mafrud. Niqab ini ataupun purdah ini, dia tidak wajib dan dia juga tidak dihalang. Cantik kan? Sangat pertengahan. Jawapannya itu bukan sesuatu yang diwajibkan dan bukan juga sesuatu yang dihalang. Kalau budak-budak kebat zaman sekarang, lepas tu hukumnya apa pula kan? Dia tanya lagi. Lepas tu dah kalau tak wajib, tak dihalang, hukumnya apa lagi? Maksudnya dia duduk di antara kedua hukum ini. Tidak nak pakai boleh? Betul tak? Bila dia kata tidak dihalang, ya dipersilakan wanita untuk memakai niqab. Tapi kalau kamu tak nak pakai, dipersilakan kamu untuk membuka wajahmu. Cantiknya, fleksibelnya, Islam meletakkan hukum niqab sekiranya kita bicara dari sudut yang benar ataupun sudut yang hak. فَالَّذِي يَرْفَضُونَ لَا يَحُقُّ لَهُمْ ذَلِكَ. Ada orang yang kadang-kadang terus menghalang. Memang tak bagi langsung lah. Apa benda niqab-niqab ni? Sampai menghina. Dulu dia panggil hatu komkom, sahabat-sahabat. Yang pakai niqab tutup semua ni hatu komkom. Tiba-tiba sekarang kita pula jadi komkom kan. Nak kata takutnya orang dengan orang yang berniqab. Ni zaman dahulu lah. Satu masa dahulu sehingga dia kata kalau datang orang yang berniqab naik kereta kancil, jangan dekat dengan dia. Ada satu masa dahulu ditakut-takutkan tentang orang yang berniqab ni. Bila orang berniqab datang dalam masyarakat kita, contoh kerja kahwin lah kan, semua orang tengok hatu bungkus pula dipanggil kan, macam-macam perkataan. Tapi Alhamdulillah saya nampak perkara tersebut zaman sekarang sudah tidak berlaku kerana ramai yang sudah pergi mungkin belajar di negara-negara yang mewajibkan pemakaian niqab dalam adat mereka. Contohnya di Yaman, di Hadramaut, dan sehingga mereka bila balik ke Malaysia ada buat majlis-majlis yang khas untuk wanita berniqab sahaja. Orang ajnabi lelaki lain tak boleh masuk. Ini menunjukkan bahawa telah terbukalah sedikit dalam masyarakat kita, tidak lagi seperti dahulu. Walaupun ada masih lagi yang rasa pelik, rasa tak selesa, tapi dia agak kurang lah dari sudut kita kata persepsi masyarakat. Wahidah tu'ti wajhaha malikun anta wa ma dakhalaka. Sesungguhnya perempuan tadi dia tutup muka je. Bukan dia tutup muka kau kan. Dia tutup muka dia sendiri, apa masalahnya? Kata Syekh begitu. Walimadha lam tatadakhal fi hal mutabarrijah. Syekh bagi satu kita kata peluru berpandu. Kita ambil peluru berpandu M16 pula lah. Dia kata, Syekh kata begini. Yang dia tutup muka tadi, muka dia kan, dia tak tutup muka kau. Kenapa pula kau nak sibuk bicara tentang wanita yang berniqab, sedangkan kau tak bicara pun tentang wanita yang mendedahkan auratnya. Al-mutabarrijah, iaitu wanita yang menarik perhatian lelaki, yang mana kita tahu, tabarruj ini adalah perkara yang haram. Yang mana seorang perempuan ini apabila dia bertabarruj, dia telah melaksanakan perhiasan-perhiasan, telah melakukan pelampauan dari sudut perhiasan tersebut. Tak boleh. Jadi kita sibuk dengan benda yang sunat, betul tak? Kita kan memang suka macam tu kan. Yasin tak boleh kan, zikir tak boleh. Yang orang yang pergi karaoke tu tak ada siapa pula nak
pergi tegur, nak bagi dakwah. Jadi Syekh bagi peluru begitu. Jangan kau sibuk dengan orang yang pakai niqab, sedangkan yang dia pakai tu, yang dia tutup tu wajahnya. Orang yang buka aurat, orang yang bertabarruj, kau tak tolak, tak dekati pula. Limadha tadiqu 'ala an-niqab wa tatruk al-mutabarrijat. Kamu sibuk menyempitkan ruang hukum berkaitan dengan perempuan yang berniqab, tetapi kamu meninggalkan perempuan-perempuan yang melakukan tabarruj. Hatta ta'rifu yabihuna kulla syai'in yaghri bitahallul. Uhdur marratul haflatul lil ma'hadir riyadi. Satu hari aku telah mendatangi satu haflah. Haflah ni macam majlis lah. Ada keramaian pada ma'had ataupun ada sekolah riadah, sekolah sukan lah kalau kita terjemah dalam negara kita. Tajidu fatayan. Ada budak-budak perempuan ini labasina bantulat at-tawilah. Jadi ada perempuan ni sekolah sukan ni biasa pakai seluar kan, dengan aktiviti mereka seluar panjang. Wal banat labisina farashah tayyib qulu li riyadah tanfa' bil bantalun am bil farashah. Maka dia kata ada perempuan-perempuan yang memakai seluar panjang dan ada orang perempuan yang memakai skirt pendek. Dia pun tanya, adakah sukan ini sesuai dengan seluar ataupun sesuai dengan skirt pendek? Masail kullaha ma'rifatun wa maqsudatun wa hadhil mukhattatatul al-yahudi walau qara'tum برتقالة حكماء الصهني لوجدتم هذه الأشياء منصوصا عليها لإفساد المسلمين. Dia kata, sahabat-sahabat tahu tak kenapa apa yang berlaku di hadapan mata kita ini sebenarnya maksud daripada teknik ataupun kita kata taktik yang telah digunakan oleh pihak Yahudi. Sahniyun iaitu orientalis Yahudi, mereka telah tulis di dalam perlembagaan mereka tentang sukan itu adalah salah satu cara untuk mengajak ataupun merosakkan, bukan mengajak tapi merosakkan kaum muslimin, terutama dari sudut pakaiannya. Betul tak? Kita atas nama sukan kadang-kadang kita hilang rasa, ya, sehingga kita kata, dia boleh buat perkara tersebut sebab apa? Dia sedang membawa nama negara. Membawa nama negara bukanlah ataupun mengharumkan nama negara bukanlah sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Tak ada masalah. Kita bawa negara kita supaya orang luar nampak negara kita ni baik, ya, bagus, ada menjaga, mengharumkan nama negara dalam apa sahaja sekalipun. Tapi kalau mengharumkan nama negara, dalam masa yang sama kita meninggalkan keberkatan yang akan ataupun menyebabkan takwa. Bila kita buat perkara yang haram itu, takwa itu hilang dan takwa ini akan menghilangkan keberkatan dalam negara kita. Mana yang kalian nak? Nak nama negara masyhur tetapi meninggalkan ataupun melakukan apa yang Allah haramkan, meninggalkan ataupun mengangkat berkat pada kaum kita ataupun negara kita, yang itulah menyebabkan banyak perkara sukar untuk diurus. Kenapa? Kerana perkara yang haram sudah dilakukan. Maka Syekh kata, nak riadah, contohlah saya ambil senang kan. Sekarang ni kau orang suka cycling. 2 tahun tak dapat nak cycle betul-betul. Jadi lemak-lemak tepu tu dibakar dengan cycle. Kalau saya rasa pendapat saya yang tak suka cycling ni, saya pun tak minat. Tak ada masalah, betul tak Kak Mazhar? Tak ada masalah nak naik hiking ke, nak naik panjat gunung ataupun tak ada masalah. Riadah boleh. Tapi kenapa
nak cycle dengan baju ketat. Bajunya, ya Allah Tuhanku, kenapa ya kalau pakai baju yang longgar sikit, dia tak boleh naik bukit ke macam mana kan? Tak boleh nak kayu ke macam mana? Boleh kan? Betul tak? Tapi trend. Kalau nak cycle mesti kena pakai yang ketat. Bukan ketat saja, melekat. Dan bukan melekat saja, pendek. Macam tu. Padahal ada kadang-kadang skirt yang boleh sarung kan, yang luar tu untuk menutup belahan-belahan tu, tapi tak dipakai. Sebab apa? Kan dia kalau bawa tu agak menonggang macam tu kan. Jenis basikal-basikal yang cycle sekarang ni, jenis macam tu kan. Nampaklah segala lurah yang ada. Tak, ini akal manusia secara warasnya boleh memikirkan, apa yang aku nak buat? Aku nak cycle ke, nak bakar lemak ke, ataupun nak bakar kepala kan? Aku nak bakar lemak kan? Jadi janganlah melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Jadi riadah tadi boleh tak pakai dengan seluar panjang? Boleh kan? Bila boleh pakai seluar panjang? Tak payahlah kita pakai kain ataupun skirt yang pendek. Wa binisbati lit-talibatul munaqibat, limadha la yu'ti بموظفة على باب الجامعة أو في الامتحان، وما أكثر الموظفات لتأكد من شخصية الفتاة المتنقبة، ولا داعي لكل هذا أنتي والتضييق على ذلك. Kata Syekh, sedangkan, nampak ya? Sedangkan wanita-wanita ataupun pemudi-pemudi yang memakai niqab ini, mereka dihalang untuk bekerja di ni tak boleh cakap kuat-kuat ni. Tak bagi. Maksudnya kalau nak bekerja secara profesional, kalau hotel lagi kesian. Sahabat-sahabat, ya Allah, saya kesian kat kawan-kawan yang bekerja di hotel yang muslimah memang tak boleh pakai tudung kat Mazhar. Dia tak bagi pakai tudung. Saya ingatkan dulu-dulu je. Saya ingatkan ni zaman dulu-dulu kot, tak ada zaman sekarang. Rupanya sampai sekarang. Dia tak bagi pakai tudung. Jadi kadang-kadang ada budak tu dia rasa tak selesa. Nak buat macam mana? Keluar je lah pakai tudung. Pergi kerja tak pakai tudung. Sebab apa? Sebab memang dia kata tak representable. Macam itulah kan. Tidak presentable. Tidak layak untuk menyambut tetamu. Kalau duduk dekat bahagian depan tu admin, tak tahulah, mungkin admin boleh kan. Jadi sepatutnya yang memakai niqab ni tidak menghalang kepada dia untuk mendapat peluang pekerjaan, kan? Tak ada masalah. Kalau dia nak mengajar, dia mengajar dengan kapasiti dia pakai niqab lah. Yang nak disampaikan ialah maklumat, yang disampaikan ialah komunikasi, dan komunikasi itu boleh berlaku tak kala kita menutup muka. Apa buktinya? Tak payah cerita panjang-panjang lah. Kita hari ni pun kadang-kadang kena present dalam keadaan pakai mask, betul tak? Tapi sekarang Alhamdulillah lah, dah musim endemik ni, kita kurang sikit lah. Kalau dulu, jangan kata pakai mask sahabat-sahabat. Mask ni satu, lepas tu shield pula. Kan? Dalam ni, tak tahu dah macam-macam bau dah. Kan? Dengan peluhnya, kan? Duduk depan TV tu sejam, dengan kita punya habanya, subhanallah, dengan kita punya ni, subhanallah. Itulah. Tapi boleh tak? Boleh je. Memanglah kita rasa tak selesa, tapi maksudnya sampai tak maklumat tu, kalau keadaannya begitu, sampai. So why? Satu masa dahulu, orang yang berniqab dia kata, tak boleh ni tak sesuai untuk sampaikan maklumat. Sekarang ni kita semua pakai niqab, atau niqab pula, semua pakai mask, boleh je duduk dekat cashier, macam saya lah, melayan klien, melayan pembayar, kena pakai mask. Dalam masa yang sama ada shield. Boleh je sampai maklumat. So, nampak tak? Perkara tu adalah sesuatu yang telah diselit dalam keadaan stigma untuk merosakkan ataupun mengatakan niqab itu adalah sesuatu yang tak perlu, kan? Kalau kau pakai niqab, kau tak sesuai lah untuk bekerja. Baik, dia kata, famadaman niqab la huwa mafrud wa la huwa marfud, dan selama mana niqab itu tidak menjadi wajib dan tidak pula dihalang, fal iltizam bihi yarji'u li hurriyatil bintun syakhsiyah. Sedap ni kesimpulan dia. Dia kata apa? Maka nak pakai ataupun tidak niqab tersebut bergantung, terpulanglah, letakkanlah kebebasan untuk
pemudi tadi buat keputusan. Mana yang dia lebih selesa? Dia nak pakai niqab ataupun dia tak pakai niqab. Maka benda tadi tidak sempit, maka luaskan. Kalau dia sempit baru kita terpaksa buat sesuatu. Memang wajib. Ataupun jangan buat langsung. Tapi benda ni adalah benda yang luas. Maka biarkan mereka membuat pilihan. Al-gharib. Okay, ini perenggan yang terakhir tentang niqab ini. Al-gharib. Anna kathirat minas sayyidat yashkuna min azwajihinna yamna'hunna min irtida'il al-hijab. Syai'un ajib. Dia kata yang peliknya ramai wanita-wanita mengadu kepada kami yang mana suami-suami mereka menghalang mereka untuk memakai tudung. Ini suatu yang sangat pelik. Zaujah taqul. Dan isteri tadi berkata, La uridu an yarani ahad ghairaki. Taqulu laha lazim kullin nas تشوفك هذه ليس لها إلا معنى واحد هو يريد أن تظل هي مكشوفة حتى يكشف له من غير المساتر حتى بعض الأمهات مع الأسف يمنعن بناتهن من الحجاب. Dia kata dia tak nak isteri dia berhijab, tak nak isteri dia pakai tudung, sehingga ada orang yang tak boleh tengok, tak puaslah tengok isteri dia. Ni bukan niqab je, sampai tudung pun ya. Dan kemudian bila jadi keadaan begitu, bukan sahaja suami menghalang isteri untuk memakai tudung, dan ibu pula menghalang anak-anak perempuan dia untuk memakai tudung. Yamna banatahunna minal hijab. Mak pula halang anak pakai tudung. Li'annaha tahjal min nafsaha. Sebab apa tahu dia tak bagi? Pernah tengok tak? Orang-orang perempuan yang mak dia tak pakai tudung, tiba-tiba anak dia pergi sekolah. Anak dia pergi sekolah, dia belajar pakai tudung. Lepas tu, dia pun nak pakai tudung. Jadi mak dia rasa segan lah. Nanti orang kata, anak pakai tudung buat tak pakai tudung. Jadi dia pun tak bagilah anak dia pakai tudung. Kakak nak pakai tudung kenapa? Tak payahlah. Kakak kecil lagi. Enjoy your time. Okay. Enjoy your remaja time. Sebenarnya dia yang segan sebab dia tak pakai tudung. Tiba-tiba anak dia pakai tudung. Itulah sebabnya. Lepas tu dia kata, Anna bintaha tahjabu wa hiya mazalat mutabarrijah. Maksudnya dia masih lagi tak pakai tudung, anak dia pula pakai tudung. Syai'un gharibun ajib. Ini suatu perkara yang sangat pelik dan sangat-sangat pelik yang berlaku di dalam masyarakat kita. Baik, habis dah ibu-ibu, sahabat-sahabat tentang niqab. So kita boleh nampak dalam perbicaraan niqab ini, maka terpulang kepada wanita tersebut. Niloufar nak pakai niqab? Boleh? Boleh, terpulang. Apa yang kata suami dia boleh, tak ada masalah. Kalau ada yang tak nak pula pakai niqab. Mira Filzah pula kita ambil kan, tak pakai niqab, pun dapat anak ya. Kita cerita-cerita semua mak-mak yang new mami semua kan. Okay. Mira Filzah tak nak pakai niqab, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia adalah suatu perkara yang luas, terpulang kepada perempuan tersebut. Okay, so niqab tidak wajib, tidak juga dihalang. Jangan kita kecilkan sesuatu yang tidak menjadi kewajipan ataupun mengecilkan, memberatkan sesuatu yang wajib ataupun meringankan sesuatu yang tidak wajib. Baik, hari ini kita nak masuk topik kedua. Ready tak? Boleh? Boleh ya? Topik kedua, subtopik kedua iaitu fiqh wa ahkamun auratul mar'ah. Kita nak tengok apakah fiqh dan fiqh ni maksudnya kefahaman sahabat-sahabat, kefahaman dan hukum-hukum aurat wanita. So aurat wanita ni kita dah bincang awal tadi, yang sebelum puasa hari tu tentang tudung. Yang kedua kita dah bincang tentang niqab. Hari ni kita nak tengok aurat wanita. Baik, daripada mana aurat yang wajib untuk ditutup? Inna sitrul jismul amrun syar'i la jidal fihi. Sesungguhnya menutup badan, jisim kita, jasad kita adalah suatu perkara yang syar'i. Tuntutan syarak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulama
qad ittafaqu ala anna jismul mar'ah kulluhu aurah. Ni kita kena ambil betul-betul sebab apa? Bila kita sebut ulama ittafaqu, maksudnya ulama semua, bukan seorang Kalau alim seorang, kalau ulama ramai. Ulama kata mereka bersetuju, bersepakat bahawa seluruh aurat, seluruh badan wanita, annal jismul mar'ah kulluhu. Maksudnya, bila orang tanya, di manakah aurat wanita? Seluruh tubuh badan. Nah, itu yang ittafaq, yang dipersetujui. Wa minhum man qala. Dan sebahagian pada mereka kata kecuali. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i mengecualikan mana? Muka dan tapak tangan. Tapi yang tadi ittifaq tadi seluruhnya, maksudnya sampailah ke kaki, sampailah ke buku lali, muka, semuanya aurat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikurangkan sedikit muka dan tapak tangan. Waqad zada Abu Hanifah, dan Abu Hanifah tambah lagi. Nampak tak? Kita ada dua. Satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Abu Hanifah. Dia kata dia tambah muka, tapak tangan dan juga kedua kakinya sehingga pergelangan kaki. Pergelangan kaki ke buku lali? Sama lah kot ya. Sehingga buku lali. Pernah tengok tak pergi Mekah? Pergi buat umrah, tengok. Macam mana dia semayang? Nampak kaki. Dah pernah jumpa? Benar kan? Tu kita tahulah, tengok muka. Yelah muka Pakistan. Muka Afghanistan. Ada orang sana mazhab Hanafi. So, mazhab Hanafi memang dia boleh tak pakai stokin semayang. Tak pakai stokin semayang, ataupun dia punya kain dia tu macam kain kita, kain keluar kita ni, tapi atas lah, ataupun kain semayang di atas boleh dari mazhab mereka, kerana kaki itu bukanlah aurat dari sisi mazhab Hanafi. Baik, boleh nampak yang ni? Kita contoh sikit boleh? Contoh sikit je. Maksudnya ittifaq, sepakat, disepakati, sepakat semua ulama mengatakan seluruh ni yang sepakat. Seluruh tubuh adalah aurat. Adalah aurat. Yang kecil tu adalah pengecualian yang ada. Illa. Mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, Hanafi lah. Okay. Ini yang dikecualikan illa. Okay? Dikecualikan pada muka, dan sini tapak tangan. Okay. Imam Abu Hanifah masuk juga, muka pun masuk, tapak tangan pun masuk. Dia tambah lagi satu anggota, iaitu kaki. Sampai buku lali lah. Okay. So, jadi yang disepakati semua ni, seluruh tubuh badan wanita adalah aurat. Yang illa ataupun kecuali, yang kecuali ni ada dua. Satu, muka. Dua, tapak tangan. Dan Imam Abu Hanifah tambah lagi satu, iaitu kaki, sehingga buku lali. Inilah yang diletakkan di dalam aurat. Bila sebut tentang aurat, so umumnya adalah seluruh tubuh badan. Itu yang paling utamalah yang disepakati. Okey, idzan fala yajuz syar'an lil mar'ah an takshafa illa amma qala bihil ulama. Kata idzan, maksudnya apa natijahnya, apa dia punya keputusan dia? Tidak harus
bagi seorang wanita secara syarak untuk dia mendedahkan tubuh badan dia kecuali apa yang telah diletakkan oleh para ulama. So apa yang para ulama sebut itu saja yang boleh buka lah. Selain daripada itu tak boleh. Wahadha huwa mafhum daripada ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ni berbunyi, ini dia punya dalilnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an ya'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah pada isteri kamu, anak kamu dan isteri-isteri orang mukminin, labuhkanlah tudung mereka sehingga menutupi belahan-belahan dada mereka, dan itulah yang paling rendah untuk mereka itu dikenali, dan jangan sakiti mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fil hadis, itu ayat Quran, dan dalam hadis daripada Asma binti Abi Bakar, anak Saidina Abu Bakar, yang dikenali di dalam sirah. Yang pertama Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, dan juga anaknya Sayyidatina Asma. Dua orang ni antara yang subhanallah besar sumbangannya kepada Islam. Ya Asma, kata Nabi kepada Asma, wahai Asma, inna mar'ata idza balagat mahid, apabila seorang wanita itu dia dah datang haid. So kita kena ajar anak-anak kita. Sebelum datang haid lagi. Jangan tunggu dah 40 tahun. Dah habis putus haid baru ajar. Ni lambat sangat ni. Sebelum datang haid nak bagi tahu dah. Tengok Rasulullah ajar kepada Asma tentang wanita yang haid. Kenapa? Apabila wanita haid, dia sudah matang. Dia sudah cukup untuk memberikan rangsangan kepada orang lelaki dengan ciri-ciri yang ada pada diri dia. Maka waktu itu dituntut la yajuz laha an tadhhara illa kaffaiha wa wajhiha. Maka waktu itu dia kata Nabi, jangan zahirkan ataupun jangan tunjuk kecuali ini, iaitu tangannya dan wajahnya. Itu dua yang dibenarkan. Wa ala hadha fa innal mar'atu idza satarat sya'raha wa yadayha wa kashafat rijlaiha. Dan oleh kerana itu, apabila seorang wanita itu telah menutup, dia tutup rambut dia tutup tangan dia tutup kaki dia, takun qad irtakabat amran muharraman wa khalafat syar'ullah wa 'alayha an tusari'u bi sitri rijlaiha hatta la tatamadi fi ma'siyatillah fayanaluha al-'iqab min Allah. Kata Syekh lebih berat kepada pendapat mazhab Syafi'i, yang mana jangan perempuan tadi mendedahkan kakinya. Dia kata bila perempuan tadi dah tutup rambut, dia dah tutup tangan dia, tapi terbuka pula kaki dia, sebab berdasar kepada hadis tadi kaki tak masuk lah, seperti mana pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, dan dia kata tutuplah, cepatlah, segeralah tutup kaki kamu, jangan kamu sengaja mendedahkan diri kamu kepada maksiat kepada Allah. Yang mana maksiat tadi apa? Natijahnya apa ni? Kadang-kadang kita nak tahu juga. Lepas kita buat sesuatu, mesti ada natijah. Betul tak? Kalau orang dah belajar rajin-rajin, dia dapat apa? Dapat kejayaan. Kalau orang tu dia pergi beratur, contohlah nak beli nasi ayam Chef Amar, ni kisah masa Ramadan hari tu. Ya Allah, sampai yang dah beratur. Lepas tu ada pula ibu mengandung kan, potong tiu pula. Ada yang marah pula. Kita orang dah lama beratur, tiba-tiba kau dapat depan. Nak katanya sampai bergaduh itu. Tapi kalau dah beratur lama, insyaAllah ada rezeki, dapat nasi ayam Chef Amar. Sahabat-sahabat, kalau kita buat sesuatu, mesti ada natijah. Ada sesuatu yang kita akan dapat. Nak tanya, apakah kesan ataupun hasil lepas buat maksiat? Ni boleh jawab tak ni? Boleh jawab, saya bagi 10 markah lah.
Kalau maksiat, kita buat apa dia punya natijah? Maksiat ini natijahnya mengundang iqab ataupun hukuman dari Allah. Itu yang kita kena takut. Kita kena letak kat diri kita. Tak kisahlah. Maksiat tu kecil ke, besar ke. Orang yang beriman itu, dia melihat satu maksiat itu seperti gunung yang memberati kepala dia. Berat ke tak? Baru pakai crown pun dah berat dah. Macam mana kalau gunung atas kepala? Ini orang yang beriman. Tetapi orang yang nifaq, yang acah-acah lah imannya tu. Dan tak berapa nak beriman sangat, tapi solat lah. Tapi nifaq dalam hati ni tak berapa sangat, hipokrit. Orang yang begini, satu maksiat itu dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dan dia boleh halau begitu sahaja. Inilah beza di antara orang yang beriman dan orang yang acah-acah beriman. Maksiat itu dia sangat takut untuk dekati, kerana dia membayangkan kiranya maksiat itu benar mengundang murka Allah, maka Allah akan datangkan azab, datangkan balasan daripada maksiat tadi. Jadi hati-hati sahabat-sahabat ya, untuk kita melakukan walaupun sekecil-kecil maksiat. Wahuna soal. Di sini ada satu soalan. Hal yajuz lil mar'ah antara auratul mar'ah? Soalannya, orang perempuan boleh tengok tak aurat perempuan? Jawab, nazratul mar'ah ila auratul mar'ah warrajul ila auratul rajul haram. Seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain juga haram. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz aurataka ila min zaujatika au ma malakat yaminika. Jagalah auratmu. Ihfaz aurataka maksudnya jaga. Jaga ni sahabat-sahabat, jaga ni maksudnya kita jaga daripada apa yang Allah larang. Kalau Allah suruh tutup, kita tutuplah. Itu maksud kita menjaga. Ni mentah-mentah cakap jaga. Ustazah kena pakai lotion kot Ustazah supaya bukan jaga skincare. Skincare tu yang suruh jaga doktor kosmetik kita kan. Kita kan ada perunding image kan masing-masing. Ada perunding image. Kita kena pakai lotion, moisturizer kan. So bukan itu. Bukan itu maksud ihfaz aurataka. Ihfaz maksudnya menjaga supaya dia tidak melakukan maksiat kepada Allah. Jaga aurat kita. Kecuali, maksudnya jangan dedahkanlah sitrul aurah. Kecuali kepada pasangan kamu. Kalau pada isteri kamu boleh. Kalau kepada auma malakat yaminika, iaitu orang suruhan kita. Hamba abdi lah. Kalau dulu kita panggil ammah. Orang sekarang panggil ammah juga, tapi ammah orang sekarang panggil untuk pembantu rumah. Dia tak cukup lah. Dia mesti orang tu atas dasar orang yang hamba, yang kita mana memiliki diri dia. Yang tu boleh buka aurat. Wa kadha mar'atu tahfaz auratiha illa an zawjiha faqat. Begitu juga perempuan, dia kena menjaga aurat dia kecuali kepada suami dia. So, sahabat-sahabat, daripada hadis ini, daripada subtopik ini, yang dimaksudkan ialah menjaga aurat itu ialah wajib, hukum dia ialah mesti bagi seorang wanita, iaitu menjaga seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan, seperti mana hadis Nabi yang telah dibacakan sebentar tadi. Okay? So sahabat-sahabat, insyaAllah kalau kita ada masa sikit lagi, lebih kurang dalam 12 minit, sebab kita nak masuk fiqh muslimah fil ghusl. Kalau ada soalan boleh berikan. InsyaAllah kalau berkesempatan kita boleh memberikan ruang tersebut untuk sahabat-sahabat, berikan di ruangan komen. Sekarang ni saya pun pakai juga link yang telah diberikan ataupun live yang telah dibuat oleh Surau Kementerian Kerja Raya. So kita akan tengok. Kalau ada soalan boleh berikan. InsyaAllah kita akan cuba untuk menjawab. Sebab yang topik ni sikit saja tentang mandi. Taghsilu zaujatuhu ba'dal wafat. Okay? Bila sebut mandi ni sahabat-sahabat, dia ada mandi wajib,
Ada mandi sunat, ada mandi harus. Okay. So, mandi yang wajib itu antara mandinya yang dinamakan sebagai mandi mayat. Sebut pasal mayat ni macam takut je kan. Biskut mayat tak takut pula kan. Biskut mayat, itu orang bagi masa orang balik pada dah hantar jenazah apa semua, tak ada benda nak hidanglah biskut kering tu. Jadi dipanggil nama tu biskut mayat. Ya, bukannya dibuat daripada hasil mayat tu punya basuhan ke sebagainya. Sahabat-sahabat, mandi mayat adalah mandi wajib. Lagi apa mandi wajib lagi? Mandi selepas pada untuk mengangkat hadas besar. Mandi wajib juga. Jadi kita tengok dulu satu lah kot. Saya rasa ada satu saja ni tentang mandi ni dikhususkan ataupun dikecilkan kepada bagaimana kalau suami mandikan jenazah isterinya. Ya, selepas isterinya meninggal dunia. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, raja'a ilayya Rasulullah min janazah wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa aqulu wa ra'sa. Jadi wa ra'sa ni maksud nak bagi tahu, ya Allah, kepala aku sakit sangat ni. Macam tu ya. Kata Sayyidina Aisyah, dia kata raja'a ilayya Rasulullah min janazah. Waktu lepas aku hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah Nabi, aku dapati kepala aku ni sakit kepala yang bersangatan. Di kepalaku. Dah aku pun menyebut wara'sa. Bal ana wara'sahu ma daraka law mut qabli faghasaltuka wa kafantuka wa sallaitu alayka wa dafantuki lah. Sebabnya Nabi sebut kan. Baik. Daripada hadis ini hadis ya. Hadis ini dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi, dan juga dalam riwayat Darimi dan juga Baihaqi dalam buku Sunanil Al-Kubra. Baik. Apa maksud hadis ini? Bal ana wa ra'sahu, dan aku sakit kepala ini tak ada benda yang menyebabkan aku sakit kepala kecuali aku teringat kalaulah aku mutu qabli, kalaulah aku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dahulu, mutu maksudnya Sayyidatina Aisyah mati dahulu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan cerita hakikat sebenarnya Nabi meninggal dulu, betul tak? Nabi wafat dulu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat Sayyidatina Aisyah, pesan dekat anak dia kan, jangan risau, jangan sedih kan. Kalian juga akan menyusuri pemergianku. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, kalau aku mati sebelummu, akulah yang akan memandikanmu, mengkafankanmu, menyolatkan atasmu dan juga mengebumikanmu. Okay, itu dia punya hadisnya. Apa maksud hadis ini dalam syarahnya? Al-hadis yadullu ala anna al-mar'ah yaghsiluha zawjuha idza matat. Iaitu apabila seorang wanita itu, seorang suami itu mati, isterinya boleh terbalik. Apabila seorang suami mati ke isteri mati? Isterilah mati. Isteri mati, suaminya boleh memandikannya apabila dia mati. Wahia taghassuluhu qiyasan, dan kalau boleh pula, dan kalau ikut qiyasnya, perbandingannya, begitu juga apabila suami yang mati. Jadi isterilah yang memandikan. Waqad thabata anna al-asma' ghasalat Aba Bakrin, dan telah ditetapkan yang boleh ditakrirkan ataupun yang telah dibuktikan, sesungguh Sayyidatina Asma, anak Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dia memandikan ayahnya. Wa anna Aliyan ghasala Fatimah, dan Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu anhu telah memandikan Sayyidatina Fatimah. Wa hadha lam yaqa min sa'iris sahabah inkar ala Asma' atau ala Ali, dan sahabat-sahabat semua tidak
mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Asma dan juga Sayyidina Ali. Sayyidatina Asma dan juga Sayyidatina Ali radhiyallahu taala anhuma fakana ijma'an. Dan kalau begitulah maka jadilah sebagai satu yang disepakati, dipersetujui bahawa suami boleh memandikan isteri selepas daripada kematiannya. Begitu juga isteri boleh memandikan suami selepas kematiannya. So, macam mana kita? Dah pesan kat suami suruh mandikan kita ke? Ataupun, abang nanti kalau abang mati, saya mandikan abang. Macam confirm lah dia mati dulu ke? Macam tu kan. Jadi, boleh. Ya, tidak ada masalah kerana suami isteri itu, dia isunya selalu akan menjadi perkara iaitu batal wuduk. Kan? Sebab masa mandi tu kan, bersentuh kan tangan kita dengan tangan kulit si jenazah tadi. Jadi, katalah kita kan wudukkan dia, yang batal jenazah pula. Yang batal wuduk adalah orang yang hidup. Yang jenazah tadi tak batal dah. So, hukum yang batal adalah kepada dia sahaja. So, hukum untuk jenazah tadi, katalah kita nak cium kan. Nak cium pasangan kita meninggal dunia, penghormatan terakhir, kita boleh cium, dia tak batal. Tak ada pula, buka balik, dah batal ni. Kan? Ambil wuduk balik sebab dah siap kapan dah masa tu kan. Dah siap dah, apa nama orang kata, elok-elok dah letak semua wangi-wangian kan. Kena buka balik. Jangan tak payah buka balik. Kita je yang untuk balik. Katalah kita dah cium, lepas tu kita nak solat kan. Nak solatkan jenazah. So, kita lah yang kena ambil wuduk. Tapi dia, jenazah tak batal. So, itulah kecantikan suami dan isteri ini. Sehingga meninggal itu, walaupun kita kata, yelah dah meninggal, biarlah anak-anak dia buat. Katalah anak-anak dia buat, tak ada masalah. Tapi boleh juga mahram yang lain. Contoh macam tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Asma kan anak kan. Anak boleh buat, tak ada masalah. Dan yang penting adalah orang-orang yang ada mahram dengan dia. Maksudnya, kalau boleh, kita dapatkan keluarga terdekat, mahram kita, anak cucu kita untuk memandikan kita, itu lebih afdal berbanding dengan orang masjid lah. Orang masjid tu tolong boleh lah. Tolong lah. Tu kepala tu belum okey lagi tu. Katalah makcik-makcik yang apa orang kata, yang uruskan jenazah tu, dia tolong pandu. Tak adalah kan, anak semua kat luar isap rokok. Ayah dia meninggal. Kan? Tak apa, orang surau dia buat. Dia punya dia kan, senang dia kan. Dia anak yang buat, dengan orang luar buat, beza kan. Bayangkan anak buat dengan hati tu, ya Allah, inilah mak aku. Ya Allah, inilah suami aku. Macam mana dia buat? Dia akan buat dengan sangat hati-hati. Sangat teliti. Sangat berlembut dengan jenazah. Masa tu jenazah sangat rapuh, sahabat-sahabat. Jenazah yang baru sahaja berperang dengan diangkat ataupun dipisahkan roh daripada tubuh badan ini, semua sakit. Sakit. Sebab tu kita kena berhalus dengan jenazah tadi. Perlahan-lahan. Walaupun dia dah tak bernyawa, tapi dia merasai kesakitan yang bagaimana orang buat. Kan? Kadang-kadang ada yang buat dengan kasar kan. Beza sekiranya anak ataupun pasangan kita yang menguruskan jenazah kita. Mudah-mudahan yang Allah beri kepada kita semua dipermudahkan urusan kematian kita. Mudah-mudahan akan menjadi orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buka sini kalau ada soalan. Saya dah buka dah. Kalau ada soalan di di IG pula ya, Facebook Live Surau Kementerian Kerja Raya, kita persilakan. Terima kasih Umi Rupiah yang bersama dengan kita, yang menonton. Kak B, Assalamualaikum Kak B. Moga Kak B sihat walafiat. Siapa lagi? Puan Noraini Abdul Manaf juga bersama dengan kita. InsyaAllah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ni cerita pasal kematian ni memang lain macam Kak Umi tak tahulah macam mana boleh cerita sampai pasal kematian ni. Sebab ujung-ujung sekali dah cerita fiqah ni. Cerita fiqh wanita ni tiba-tiba tentang mandi wajib pula. Iaitu mandi kepada jenazah wanita ni, macam mana hukum dia kan. Jadi sama-samalah kita menjadi orang yang bijak, iaitu orang yang banyak mengingati mati. InsyaAllah saya rasa mungkin tak ada soalan. Kalau tak ada soalan,
kita bukalah kalau ada di sini. Sahabat-sahabat yang berada di surau, kalau ada soalan silakan. Ada ke? Ke baru nak cari soalan? Tak adalah. Kalau tak ada soalan tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah. Okay. Jangan lupa untuk like FB Surau Kementerian Kerja Raya. InsyaAllah banyak kuliah-kuliah yang telah disediakan. Boleh kita sama-sama menyumbang untuk ke Imarah Surau. InsyaAllah. Kalau tak ada, sahabat-sahabat, kita akan solat sama-sama, insyaAllah, solat jemaah. Saya dah wuduk dah, insyaAllah nanti kita boleh solat sama-sama di belakang. Dan ada di sana madu, marai, madu sidr. Dan kita ada promosi sebenarnya sebentar hari raya ni. Kan? Macam apa orang kata, sempena Syawal ni kita ada promosi untuk kurma. Kurma tu harga RM45. Jadi kita bagi kad memang kad betul-betul lah kan. Kita bagi RM30 sahaja. Katalah kita nak buat untuk buka puasa, puasa 6 boleh. Ataupun jadikan kebiasaan lah untuk kita makan makanan yang sunnah ini. Saya cakap dengan Ustaz kan, kalau nanti kan sibuk pasal krisis makanan kan. Kita makan tamar dia lebih. Kita puasa, lepas tu kita sahur tamar, kita buka tamar kan. Tak apa, kat rumah kita tamar banyak. So jadi sahabat-sahabat, insyaAllah mudah-mudahan kita Allah kuatkan jasad kita, imun kita dengan makanan-makanan yang berkhasiat. Sekarang kan banyak kan kurma orang campur dengan susu, buat susu kurma kan. Tapi semua proses. Jadi kalau boleh kita nak yang tak proses punya. Sebab bila proses ni dia banyaklah dia masuk preservation dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita makan tamar yang betul. Sama juga macam buah kan. Buah tu buah makan straight bagus ke ataupun makan buah yang apa tu? Jus dia bagus. Rasa-rasalah Kak Marza. Makan buah bagus ke ataupun jus dia? Buah dia kan. Itulah kalau Dr. Zubaidi dia pun kata macam tu juga. Dia kata kalau buah tu, kalau buat jus tu, dia dah automatik dah jadi gula. Tapi kalau makan buah tu, itu yang sepatutnya makan buah. So macam seolah-olah kita makan air gula walaupun kita tak tambah dengan gula. Sebab dia dah proses tu dia akan ubah dia punya bentuk dia tu. Jadi sama juga tamar, madu. Kan orang proses madu jadi macam-macam kan. Kadang madu dijadikan ubat apa? Ubat dengan campur dengan ubat batuk. Madu. Lepas tu madu dicampur dengan macam-macam lah. Dia bila dah proses tu dia akan berubah dah bentuk dia. Walaupun asalnya benda tu bagus kan. Tapi bila dia proses dia jadi lain. Apatah lagi kalau dah letak preservation. Jadi sahabat-sahabat insyaAllah kita mudah-mudahan dapat hari ni sedikit daripada Fik Wanita. InsyaAllah jumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.